اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14. Kita ulang baca sekali lagi hak baris yang ke-12 daripada bawah. Kita minggu lepas pindah kepada baris yang ke-11 daripada bawah. Kita baca sekali lagi hak baris yang ke-12 daripada bawah. Hak ke-19-nya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-19-nya, ke-19 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Terkemudian makmum daripada imamnya, ketinggalan makmum daripada imamnya, atau terdahulunya makmum daripada imam. Terdahulu dengan membahawa makmum mendahului akan imam. Terkemudian terdahulu ni dengan dua rukun fi'li keduanya. Kemudian terdahulu terkemudian ni dengan ketiadaan uzur. Ini di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Kita terkemudian ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li tanpa ada keuzuran, batal sembahyang. Kita mendahului imam dua rukun fi'li dengan tidak ada keuzuran, batal sembahyang. Tapi mendahului imam ni tak berlakulah. Kita kata yang berlakunya adalah kita terkemudian daripada imam. Kita makmum ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li yang sempurna, maka batal sembahyang. Sama ada makmum tu muwafiq ataupun makmum tu masbuk. Sebab syarat makmum, syarat dipanggil syarat makmum mengikut imam, dia panggil syarat qudwah. Dan kitab dia panggil syarat qudwah. Qudwah dengan makna mengikut oleh makmum akan imam. Di antara syaratnya tidak mendahului imam dan tidak ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li. Kalau mendahului imam terkemudian daripada imam dua rukun fi'li, batal lah. Sebab syaratnya tidak ketinggalan daripada imam dan tidak mendahului imam dua rukun fi'li, itu syarat. Apabila kita terkemudian dari imam mendahului imam dua rukun fi'li, jadi batal. Gitu je lah. Syarat berjemaah dalam kitab Wishahul Afrah ada 12 syarat. Syarat berjemaah ni, kita nak sembahyang jemaah, nak dapat fadilat 27, kena ngaji syarat dia molek. Syaratnya ada 12 syarat. Di antara syaratnya mengikut oleh makmum akan imam. Apa makna mengikut oleh makmum akan imam? Dengan bahawa makmum terkemudian daripada imam, terkemudian daripada takbir atau ihram imam. Itu syarat. Lepas imam Allahu Akbar, bar siap baru kita pun Allah. Itu syarat lah. Imam Allah, kita pun Allah, tak sah.
Makna dia kena terkemudian daripada sekalian takbiratul ihram imam. Terkemudian daripada sekalian takbiratul ihram imam. Mana sekalian? Biar imam bar, baru kita pun Allahu Akbar. Dia gitu. Kemudian mengikut makmum akan imam dengan bahawa jangan mendahului dan jangan ketinggalan daripada imam dua rukun fa'li dengan tidak ada keuzuran. Kemudian kalau kita terkemudian kita mendahului imam dua rukun fa'li, ini perkara yang membatalkan sembahyang. Dia antara syarat dan yang membatalkan ni dia berlazimang dah dua ni. Contoh di hadapan ke-20 mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunat. Syarat sah sembahyang mengetahui kaifiah. Mengetahui kaifiah dengan bahawa boleh membezakan mana fardu, mana rukun dan mana sunat. Kalau tidak boleh membezakan mana rukun, mana sunat, kalau tak boleh membezakan, tapi kalaulah dia tak boleh nak membezakan, dia setakat kata dalam sembahyang ni sebahagiannya rukun, sebahagiannya sunat, sah sembahyang dia. Dia letak kata rukun belaka, sah sembahyang dia, sah sembahyang, tapi berdosa lah jahil fardu ain, orang panggil gitu. Tak apa, ni makna sembahyang tu sah, tapi jahil fardu ain lah orang panggil. Siapa tak boleh nak beza mana rukun mana sunat ni, jahil lah tu. Hak jahil laginya dibubuh rukun belaka, tu lagi jahil, sah lagi sembahyang. Hak tak sah sembahyang ni hak rukun kata sunat, tu syarat sah sembahyang. Tengok yang ke-20 hak rukun itu sunat, tu batal sembahyang. Syarat sah sembahyang Islam. Tengok yang ke-21 hak batal sembahyang murtad. Islam syarat sah sembahyang, murtad batal lah. Faham tak ni? Dia kalau kita kira-kira lah, ngaji syarat sudahlah, batal ngaji dah. Sebab bila syarat tak cukup, batal. Sekarang ni cerita bab berjemaah. Syarat berjemaah jangan ketinggalan, jangan mendahului imam dua rukun fa'li. Terkemudian ketinggalan mendahului dua rukun fa'li perkara membatalkan sembahyang. Bukan hak tulis tu panggil. Jadi maknanya kenapa didatangkan pula tajuk membatalkan? Syarat sah sembahyang suci daripada hadas. Kedatangan hadas dalam sembahyang batal. Syarat sah sembahyang suci daripada najis. Kedatangan najis dalam sembahyang batal. Faham tak kedatangan najis ni? Apa ni pula kedatangan najis? Kedatangan najis. Kita kedatangan ni nyakit dia nyakit kedatangan tu. Benda tu. Makna apa ni? Syarat sah sembahyang suci dan najis. Apabila datang najis tengah sembahyang, apa hukum dia? Batal. Sebab syarat sah tak cukup. Hak batal dia pun nama suku. Dia pun tajuk suku. Padahal ngaji syarat, ngaji rukun, syarat tak cukup, fahanglah batal. Rukun tak cukup, fahanglah batal. Jadi kenapa buat tajuk batal juga? Ni nak kena wisah molek. Faham tak ni? Kita selain daripada tahu syarat rukun, tahu juga hak batal. Hak batal ni hak mana? Hak syarat tak cukup, batal lah. Kalau gitu ngaji syarat sudah lah. Kenal syarat, tak? Kenal syarat, clear. Tinggal syarat, batal. Sudahlah. Sebab apabila kita tahu syarat, kalau syarat tak cukup, apa hukum? Batal. Tapi kenapa tajuk suku batal? Nak jelas, nak terang molek. Macam gini lah kita ngaji sifat Allah, ngaji sifat wajib. Hak mustahil ayat royak dah. Allah ada, mustahil lah tak ada. Allah sedia, mustahil lah baharu. Allah kekal, mustahil lah binasa. Hak mustahil kena kemah pula situnya. Gitu. Sebab apa? Nak kejar hak kita duk pegang hak wajib. Tuhan ada, tak ada sama sekali. Biar sahih gitu. Tuhan ada. Tuhan ada. Tak ada Tuhan, ada juga kemungkinan. Faham tak ni?
Dia kata Tuhan ada. Dah pakai kata ada belaka, dia kata ada retek lepas tu tak ada Tuhan ke mana? Tak ada Tuhan ni ada kemungkinan juga. Maknanya apa tu? Pegang Tuhan ada tu tak pegang lagi. Tak lagi. Tak ada kata pegang tu ada lagi kalau gitu. Kalau kejap ke mana? Dia sahih, dia akidah. Tak ada Tuhan, tak sama sekali. Betul dah. Kita pegang ada tu memang pegangan. Nak kemah ni kena bagi hak mustahil. Ada ni. Sebab tu hak mustahil kena ngaji juga. Hak mustahil kena ngaji juga. Sebab apa? Nak kejap hak pegang hak wajib. Mana kadang-kadang orang tak faham kan? Hak wajib ngaji pegang. Hak mustahil duk sebut apa lagi? Dah sahih. Kalau kemah dah hak mustahil sahih lah ni. Tak ada Tuhan, dok sama sekali duk pegang dah sini. Baru Tuhan, dok sama duk pegang dah sini. Tu panggil pegang tu sahih. Dari nak sahih pegangan hak sifat wajib tu, kena bagi sifat mustahil baru sahih. Pegang Tuhan sedia. Tapi Tuhan sedia ni mari mana Tuhan mesti kena ada asal tak ada juga. Tengok mana tak pegang lagi Tuhan sedia. Pada ni jadi pegang Tuhan sedia, dok sama sekali Tuhan baru. Nak pergi pada ni dia mari hak mustahil, tujuannya nak kejap hak ni, hak wajib ni. Patut mustahil kena ngaji juga, kena pegang juga mustahil ni. Pegang kok tidak lah. Hak wajib, pak wajib pegang kok sungguh. Sungguh Tuhan ada, sungguh Tuhan sedia. Hak mustahil pegang juga, pegang kok dok lah. Tak ada Tuhan, dok sama sekali. Baru Tuhan, dok sama sekali. Binasa Tuhan, dok sama sekali. Berbilang Tuhan, dok sama sekali. Pegang kok tu lah pula. Pegang kok dok lah pulaknya. Sebab tu hak akal tak terima nak kata sungguh di Tuhan. Dia gitu. Tapi nak cerita kenapa didatangkan yang mustahil. Nak pergi kejap. Ada ni. Sama juga, kenapa didatangkan perkara yang membatalkan sembahyang. Nak pergi kejap hak syarat kita ngaji sebelum ni. Nak pergi kejap hak rukun kita ngaji sebelum ni. Maka mari hak batal. Kalau syarat tak cukup jadi batal. Tapi kalau kita ngaji dulu hak syarat, suci daripada hadas, kita ngaji dah. Tengah semayang kedatangan hadas, batal kita ngaji dah. Kedatangan hadas batal ni buat tajuk suku pula. Nak pergi kejap. Tu yang datang hak mustahil. Pandai ni. Sebab tu kita kena kedua-dua. Hak Tuhan suruh kita nak kena jelas. Hak Tuhan larang kita nak kena jelas. Hak pahala nak kena jelas. Hak dosa nak kena jelas. Biar mana bawa kemah. Mana ni? Dah yelah kena ngaji lah. Minal mahdi ilal lahdi lah. Daripada buayang hingga liang lahat. Memanglah kena ngaji. Kena ngaji sama-sama. Pada ngaji sama-sama. Dia ngaji tak ada pecing. Hijau adalah pecing. Saya sekarang ni pencing dah daripada belajar. Tak ada. Tapi kalau ilmu dunia, adalah masa dia berhenti setakat tu lah belajarnya habis dah. Tak ada belajar-belajar lagi lah. Lepas tu hijau. Lepas pencing hijau, ilmu lama-lama tu tak ambuh dah. Tak payah dah, tak perlu dah ilmu tu. Sebab kita pencing dah kerja. Ilmu agama sama juga. Kalau kita pencing dah amal ibadat, tak payah ilmu. Kita mayang dah learning. Tak payah ilmu dah lah. Pencing dah semayang, tak payah ilmu lah. Dah macam orang kerja dunia kan. Pencing kerja dunia, nak ilmu lagi. Tak payah dah, buang ilmu dah apa dah. Tak peduli dah ilmu kita duk belajar lama ni. Sebab kita pencing dah kerja. Lepas tu amal ibadat pula kita pencing juga dah semayang. Tak payah ilmu lah. Tapi kita amal ibadat sampai ke mati, ilmu kena sampai ke mati lah. Ilmu dunia sekadar nak kerja dunia. Pencing kerja dunia, tak payahlah ilmu dunia tu. Tapi kerjaan akhirat sampai ke mati. Jadi ilmu akhirat kena belajar sampai ke mati. Ada ni? Itu dia ilmu mana, perkara yang sebenar. Kita kadang-kadang kita keliru. Hak mana hak sebenar, mana hak batil, hak palsu. Kita nak kenal hak mana hak sebenar, hak sampai ke mati tak sebenar. Hak sampai ke mati. Mana sampai ke mati? Ilmu dunia ke ilmu akhirat?
Amal dunia ke amal akhirat? Tu sebenar. Hak sampai ke mati tak sebenar. Jawab pandai, buat tak pandai. Jawab pandai. Ilmu sebenar, ilmu agama. Amal sebenar, amal akhirat. Tapi ilmu agama baru belakang. Belajar ilmu dunia hak tak sebenar dulu. Ada ni. Hak sebenar hak mana kita nak sampai ke mati. Tu hak sebenar. Jadi belajar sama-sama lah. Sampai ke mati. Sebab kita nak jelas sama ni. Hak contoh kalau akidah. Akidah ahli sunnah kita nak jelas. Akidah Mu'tazilah kita nak jelas. Pada ni. Bukan nak tahu akidah ahli sunnah je. Akidah Mu'tazilah nak kena-kena juga. Baru sahih molek. Kalau kita tahu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Mu'tazilah kita tak tahu, sampai masa ada orang-orang berkenaan yang diangkat oleh orang ramai, dibawa akidah Mu'tazilah, kita tak kenal Mu'tazilah tu macam mana. Ya juga pakai dia ajar tak boleh sunnah juga barangkali. Tengok. Sebab dia tak tahu akidah terpesong. Jadi akidah ahli sunnah kena tahu molek. Akidah Mu'tazilah yang salah kena tahu molek. Ada ni. Baru sahih pegangan kita. Kita pegang akidah ahli sunnah. Kemudian hak Mu'tazilah kita tak tahu. Mari orang berkenaan cerita akidah Mu'tazilah. Ya juga barangkali siap punah kita. Dah ambil pula hak akidah hak salah. Hak kita tak tahu salah tu macam mana. Kita hanya tahu akidah ahli sunnah saja. Ni akidah ahli sunnah pun tak tahu, Mu'tazilah pun tak tahu. Tu lagi berat. Ada ni. Sebab sekarang ni ingat baik, kita jangan terpengaruh dengan pandangan ramai. Kita terpengaruh dengan pandangan ramai. Orang ramai menganggap dia sebagai orang yang berilmu. Kita pun dah orang ramai kata berilmu, tak boleh pakai orang ramai. Siapa yang boleh menentukan dia berilmu ataupun tidak? Orang yang berilmu sahaja. Orang jahil tak boleh nak bubuh. Orang ramai tak boleh nak bubuh. Siapa yang boleh letak dia orang berilmu? Orang yang berilmu sendiri. Dan orang yang berilmu sendiri. Siapa yang boleh menyatakan bahawa salah dia? Orang yang berilmu. Orang ramai tak boleh nak kata. Kalau orang ramai kata salah, tak nak pakai lagi. Orang ramai kata dialah orang alimnya, orang berilmunya, tak nak pakai lagi. Ada ni. Orang ramai ni dia dinilai kod lain, bukan dinilai kod ilmu, dinilai kod sedap dengar. Inilah kod ramai orang turut, ramai orang minat. Tu nilai yang orang ramai. Dia dalam bab agama ni, berilmu ataupun tidak, betul tidak, bukan orang ramai yang boleh nentu. Ni dok kita dalam keadaan kosong, kita gigi boleh ngaji dengan dia. Dia aling sungguh dianya. Dah kita siapa yang nak kata dia aling? Kita baru nak ngaji. Kita kata dia alim. Siapa kita yang nak menyatakan dia alim? Dah sedap dia cerita, sedap tak sedap, itu penyampaian. Tepat ke tak tepat? Saya dah erti lah pula. Dah saat ni kata dia alim. Ni. Kita sekarang ni gitu lah. Kita sekarang ni lebih terikut-ikut. Kita terikut-ikut. Orang pakar kata dialah pakar, dialah orang berilmu. Kita pun dialah pakar, dialah orang berilmu. Lepas tu lama-lama tambahan banyaklah pulaknya. Nak angkat jadi kata lebih tambahan dia banyak. Cerita tambahan. Orang kata batal, kita pun pakat kata belaka. Orang kata apa? Orang kata dia ni orang yang berilmu. Siapa yang kata dia berilmu? Kita orang yang tak ada ilmu. Orang agama. Boleh pakai tak? Kita orang tak ada ilmu ramai-ramai nak menentukan orang seseorang tu berilmu. Tak boleh. Sebab tu kata dia akhir zaman ni dia gitu jadinya. Yang mana kadang-kadang kita nak cerita pun kita kena berlalu. Sebab orang tak pakai dah. Dia pakai orang ramai. Dia tak pakai dah bab-bab hak kebenaran akidah sebenar macam dah pakai dah. Dia pakai orang ramai. Orang ramai kita belaka kan. Musa orang je. Tak dia tu. Tak dia. Faham dah ni. Sebab tu kata kita biar jelas molek. Akidah ahli sunnah jemaah macam mana, akidah Mu'tazilah macam mana. Mari siapa sekalipun kalau bawa akidah Mu'tazilah, kita cang lalu dah. Kita kenal lalu dah. Ni Mu'tazilah.
Kata di Mu'tazilah, dia tu disanjung oleh orang ramai. Disanjung oleh orang ramai. Pandai ni. Tapi kalau kita hanya tahu akidah Ahlussunnah, akidah Mu'tazilah kita tak tahu. Sampai masa orang yang dikenali ramai bawa akidah Mu'tazilah, kita kata ya juga, betul juga. Sebab apa? Sebab dikenali oleh orang ramai. Ni kisah orang ramai lah ni. Bawa akidah yang terpesong, orang ada ratus-ratus ribu-ribu pun, macam saya sebut semua-semua, bawa akidah yang jelas terpesong, tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada. Dan ramai-ramai ribu tu tak ada. Ramai-ramai ribu ni bukan orang hak tak semayang bang, ahli masjid, ahli surau, ahli belajar. Tapi bila dalam program besar-besar, ada soalan contohnya, dalam bab pegangan contohnya, jawapan tu salah, tak ada seorang pun sedar tu salah. Ya, belakang ini. Ni dok memang fardu ain kita kena tahu. Dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu tauhid, qada fardu ain, sampai peringkat kita boleh membezakan. Ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni akidah Mu'tazilah. Baru lulu fardu ain tauhid. Baru lulu fardu ain tauhid. Kalau pekoh, hak ni mazhab Syafi'i, hak ni mazhab Hanafi, kita tak boleh nak cekoh gitu. Tak apa pekoh. Pandai ni. Hak ni kata batsah, hak ni kata batal. Hak mana mazhab Syafi'i, hak mana mazhab lain, kita tak nak cekoh. Tak apa tu pekoh. Tapi kalau tauhid kena boleh cekoh, boleh cekoh. Boleh pisahkan. Tu cekoh tu boleh pisahkan. Ning akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ning akidah Mu'tazilah. Barulah luluh fardu ain kita ngaji ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab dia tak banyak mana ilmu tauhid ni, sikit je. Tapi nak kena ngaji molek lah, sikit tak sikit pun. Hak besar, hak paling banyak terpesong bab qada dan qadar tu lah. Hak banyak terpesong, hak macam saya sebut mengelepas lah. Allah hanya menentukan buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirnya di mana, di negeri mana, ibu mana, bangsa mana, lelaki ke perempuan, itu saja Allah menentukan. Lepas tu matinya bila, di mana kau tempat kita mati, itu saja ketentuan Allah. Selain daripada tu, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Hak ni berat daripada Mu'tazilah yang menyatakan bahawa perkara jahat bukan ketentuan Allah. Hak ni tak ni, baik jahat pun bukan ketentuan Allah. Berat lagi ni. Di Mu'tazilah yang masyhurnya adalah mereka menolak qada jahat tu daripada Allah. Hak baik qada Allah, hak jahat bukan qada Allah. Ni hak masyhur Mu'tazilah. Hak ni tak ni, baik ke jahat ke bukan qada Allah. Qada Allah buat langit, buat bumi, lahir kita, mati kita je. Ni berat dia Mu'tazilah lagi ni. Tak ada qada Allah, baik jahat pun tak ada. Kita memilih sendiri. Allah hanya mengetahui. Tetapi apabila kita memilih, berlaku perkara tersebut dengan keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Tu kena ngaji pula situ. Keizinan Allah bukan Allah buat, Allah tak sekat. Tu maksud dia. Pernah kan? Ni. Tapi jelas-jelas terpesong ni dalam rakaman banyak seumpama ni. Ingat baik, cuma molek. Kita tak apalah, anak-anak cucu kita tu. Dia kadang-kadang kita tertekan bab qada-qadar. Satu rakaman. Salah betul. Tapi di tepi tu tajuk sama, lebih kurang hampir orang lain pula. Tertekan pun lebih kurang je. Sebab saya lama dah dengar orang pesen ni, Allah hanya mengqadakkan kelahiran dan kematian. Saya pernah simpang satu dalam surat khabar ruangan agama yang menjawab tu doktor bidang agama. Allah hanya mengqadakkan kelahiran dan kematian. Selain dia tu, Allah tidak mengqadakkan, kita yang diberi pilihan sebebas-bebasnya. Habis. Jadi sekarang ni kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke, tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui sahaja.
bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak baik pun bukan qada Allah, hak jahat semestilah bukan qada Allah. Ni berat ada Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah hak baik qada Allah, hak jahat bukan qada Allah. Hak akidah Mu'tazilah ni, hak jahat bukan qada Allah, khilaf ulama kafir ataupun akidah yang dosa besar. Ni. Ni dah, ni dia bukan hak jahat dah ni. Semua perkara bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui sahaja. Tapi nak ceritanya program ni kadang-kadang ramai mana orang hak ikut. Hak saya kata dalam jawapan soal khabar tu, dalam ruangan agama tu, ramai mana orang beli soal khabar tu. Ramai mana orang baca jawapan dalam soal khabar tu. Allah hanya mengqadakkan kelahiran dan kematian. Dia ada soalan lah di atas tu. Kemudian dia pun jawab soalan. Jawapan soalan dia gitu. Qada Allah, kelahiran kita dan kematian kita. Kita tak ada pilihan. Kita ada pilihan tak? Nak lahir dengan ibu mana? Oh, kita nak lahir dengan ibu hak comel lah, kita comel retek. Kalau ibu dak comel, ibu pula hitam. Jadi hitam lah kitanya. Kalau ibu tu putih comel, kita pun tu putih comel juga. Ke mana? Tapi kita boleh memilih dak nak lahir daripada ibu mana. Tak boleh nak pilih. Tu hak Tuhan. Hak lain pilihan kita mutlak. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Dah zahirnya gitu ada. Kita bebaskan zahirnya. Orang sedang lalu dengan akidah sesat. Raja gitu. Pada ni. Dah kita zahir kan? Zahir bukan kita bebas. Zahir kita bebas. Kita mari tafsir Quran ni dipukau, ditarik, ditolak. Tak ada. Bebas. Kita sendiri yang memilih. Kita sendiri yang melangkah. Mari. Bebas. Bebas pada zahir, tapi apa yang berlaku itulah qada dan qadar Allah. Maknanya kita terikat dengan qada dan qadar. Kita terikat dengan qada dan qadar hakikinya. Tapi zahir macam sekarang. Kita bebas memilih, kita bebas melakukan. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah qada dan qadar Allah. Sama juga dengan kelahiran kita dan kematian kita. Cuma kelahiran kita, kematian kita memang tak ada pilihan kita. Hak berlaku hari-hari ni, zahir kita memilih, zahir kita yang melakukan. Tapi sebenarnya semuanya qada dan qadar Allah. Hakikinya kita tidak ada apa-apa sekara pun. Tu Jabariyah. Hakikinya memang Jabariyah. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan, manusia ada pilihan, manusia ada perbuatan usaha, tetapi pilihan dan perbuatan usaha hamba tetap hak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kena letak ahli sunnah, Mu'tazilah, Jabariyahnya macam mana, qadarnya kena beza molek. Kan tak ni? Takut kadang-kadang. Yelah, jadi learning ni orang jadi macam mengikut arus. Ramah kok tu, ramah. Ramah kok ni, ramah gitu. Ikut arus. Macam orang muda-muda gitu dia ikut sentimen. Sentimen apa? Ikut sentimen, ikut arus, ikut. Kena-kena dia bohong dia janji tak tunai, barulah menyesal pula. Lepas tu nak ikut mana pula? Ikut. Lepas tu tipu dia orang, bohong dia orang, janji macam-macam tak tunai, barulah garu kepala pula. Faham ni? Sebab apa? Sebab tidak didasari oleh ilmu agama. Kemudian amalan kita pula amalan tidak didasari oleh ilmu agama. Ilmu tak ada, amalan pun tidak didasari dengan ilmu agama. Amalan tak ada benda seumpama tu. Jadi bila dalaman kita ni tak kuat dengan Tuhan, kita mudah terdorong, terikut dengan orang ramai gitu. Akhirnya kalau orang alim ulama cerita apa-apa pun, alim ulama tak maksum lah, alim ulama begitulah, begini tak pakai dah lah. Dia nak pakai orang ramai. Bila tertipu, barulah nak cari alim ulama semula. Faham tak ni? Ni. Orang tua-tua kita ni tak apalah. Tak ke mana kita orang tua ni ikut arus juga. Panggil apa? Macam lalang apa? Ikut orang tiu kat mana. Jangan
Biar kita, ni bab pegangan kena kejap molek lah, kena kemah biar faham molek, biar beza mana hak ahli sunnah, mana hak mu'tazilah. Dia kena ngaji dua gitu, kena ambil dua. Kalau contohlah kita cerita bab kepentingan belajar ilmu agama, kita kena cerita juga kalau tak belajar ilmu agama punahnya kat mana, kena cerita. Faham tak ni? Jangan hanya cerita penting belajar ilmu agama, penting belajar ilmu agama. Kita tak cerita kalau tak belajar ilmu agama tu jadi punahnya kok mana, kita tak cerita. Akhirnya dalam keadaan kita ada masa lapang, kita belajar sebab penting. Belajar. Ada masalah, ada kekangan, kita pun tak belajar. Sebab apa tak belajar? Sebab kita tak dicerita pada kita, tak belajar tu jadi pesen mana kita, tak cerita. Dia kena cerita dua. Pentingan belajar gini. Kalau tak belajar, dosa besar kalau tak belajar fardu ain. Mereka catat besar setiap saat. Lepas tu macam mana pegangan kita, macam mana semayang bang kita, macam mana hubungan hati kita dengan Tuhan. Kena cerita, tak belajar. Ni kita tak belajar pun mayang tak tinggal. Kita tak belajar pun puasa tak tinggal, zakat tak tinggal, pergi Mekah tak tinggal, walaupun kita tak belajar. Sebab apa ni? Sebab tidak dicerita. Tak belajar tu jadi pesen mana. Dia kita cerita dua. Penting belajar, kena cerita. Mudarat tak belajar, punah tak belajar, kena cerita. Barulah kemah. Faham tak ni? Kena cerita dua. Macam sini lah, syarat semayang kena cerita, batal kena cerita juga. Walaupun syarat dengan batal ni, syarat tak cukup, batal. Tu cerita apa lagi hak batalnya tak? Syarat tajuk lain, batal tajuk lain. Ni syarat berjemaah. Jangan ketinggalan daripada imam, jangan mendahului imam dua rukun fi'li. Kalaulah ketinggalan pula, kalaulah mendahului imam dua rukun fi'li, ni perkara yang membatalkan sembahyang. Ada ni. Ini kita kena gitu. Ini hak kaedah agama kita. Hak kita nak, kita kena belajar juga. Hak kita nak, syarat rukun. Hak nak kena jaga ni pun kena tahu juga hak batal. Ni hak batal ni, hak kita nak kena jaga ni. Jangan berlaku hak batal ni. Hak kita nak jaga molek buatnya, syarat dan rukun. Hak nak kena jaga molek, jangan buatnya, hak batal, kena buat tajuk suku. Walaupun tadilah syarat, kita ngajar syarat. Bila tak ada syarat, kita kata batal sebenarnya. Dah ada hak batal, kena buat tajuk suku pula. Termasuk ni, terkemudian daripada imam, terdahulu dari imam dua rukun fi'li. Kemudian kita hak minggu lepasnya, tak adalah kita pergi kepada takrif sangat bab muafiq ke masbuk. Sebab kita di tafsir Quran ni buat gambar gajah dah apa semua dah. Hak muafiq macam mana, hak masbuk macam mana. Jadi hak terkemudian dari imam dua rukun fi'li ni, sama ada muafiq, sama ada masbuk. Cuma kalau muafiq, ada keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Tu. Tapi muafiq bukan maaf 3 rukun panjang. Muafiq ke, masbuk ke, jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun fi'li yang sempurna. Ketinggalan daripada imam 2 rukun fi'li yang sempurna, batal sembahyang. Tetapi kalau muafiq tu ada keuzuran, barulah timbul maaf 3 rukun panjang. Dia dapat masa satu Fatihah bersama dengan imam, namanya muafiq. Macam cerita minggu lepas, hari Jumaat tu imam terlupa membaca surah. Tu imam terlupa membaca surah. Lepas habis baca Fatihah, imam pun rokok. Makmum ramai-ramai ni hari Jumaat. Memanglah ramai, penuhlah masjid hari Jumaat. Memang tak ada nak baca lah. Sebab kita nak baca selepas imam selesai membaca Fatihah. Baca memang tak dan. Masa dapat tak? Masa satu Fatihah dapat ke tak? Dapatlah masa. Dah masa tu imam baca Fatihah kuat tu, tak dapat masa. Baca kata mana pula cik? Siapa pula baca ketika imam tengah baca Fatihah kuat? Memanglah kita tak baca.
Tunggu tu imam habis baca Fatihah, baru kita nak baca Fatihah. Imam lupa membaca surah, imam rokok segera. Kita rokok juga, batal semayang kita. Sebab nak baca Fatihah, sebab kita muafiq. Jangan warna imam rokok dah ni. Imam rokok, imam iktidal, dua rukun tak sempat nak sudah Fatihah. Ni maaf 3 rukun panjang. Sekarang ni imam rokok tanpa membaca surah, memang kita tidak sempat membaca Fatihah, tapi kita dapat tak masa satu Fatihah? Dapat tak masa satu Fatihah? Mana masa kita dapat? Masa kita dapat? Masa tengah-tengah tu imam baca kuat tu, dapat tak masa tu Fatihah? Kalau tu imam sedang baca Fatihah kuat, kita jawab, saya tak dapat masa Fatihah. Tak dapat masa. Dan masa-masa tu imam baca Fatihah tu, awak apa saya tidur gitu. Jawab aku ni, tak, sekarang tu imam baca Fatihah kuat. Kalau tanya pula, masa tu imam baca Fatihah kuat, kita tak baca lagi masa tu Fatihah. Kita dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Tak dapat, awak tidur dah tu, tak dapat. Apa benda tak dapatnya? Dapatlah masa, tapi kita masa tu kita perhati dengar Fatihah imam hak kuat. Kita belum lagi membaca Fatihah, tapi dapat dah masa. Tu muafiq. Dapat je masa tu Fatihah, muafiq. Sempat baca, belum baca ke apa ke, itu masalah timbul lah pula kemudian. Tapi nak kena muafiq, dapat masa dah. Nanti kita dah melepaskan. Hak jadi susah nak ajar bab muafiq masbuk ni, dia ada ilmu salah ke dia. Dia tak mau buang ilmu salah dia. Macam juga ngaji bab qada qadar. Pening. Pening apa? Dah hak Tuhan belaka, dah awak pegang nama ni macam mana? Saya pegang hak saya, sesak awak. Syirik awak. Bertobat tu dulu kena jekoh lalu Makna dia bukan tak faham, dia nak kekal akidah sesak dia. Dia nak pakai sesak dia tu. Tu. Kita ni bila sebut kata tak faham, ulang. Tak faham kau ustaz, ulang. Bukan tak faham. Kena sakit kepala tu dulu Tak faham apa? Semua mari dia belaka. Tengok kan? Tu dia cakap, semua mari dia belaka. Kita makhluk lemah, tak ada apa-apa. Ni hakiki dia. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka ni. Keesaan pada perbuatan. Pening. Pening apa? Pening lah hak Tuhan belaka. Pening apa hak Tuhan belaka? Pegang molek, cukup lah. Dalam nama kena saya pegang hak saya, tu kata bertaubat. Buang hak sesak tu. Ni tak faham, kita tunggu ulang. Tak faham ulang. Tak faham ulang. Bukan tak faham. Dia nak tamu buang akidah sesat. Payah lalu dia pegang gitu dah. Apa orang noh tu. Ni dia belajar bab muafiq masbuk salah. Muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca. Salah sangat-sangat. Bukan salah sikit-sikit, tapi ramai mana orang mengajar muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca. Kalau kita cakap terenung, muafiq dang baca, masbuk tak dang baca. Pun orang noh lalu. Sebab dulu masa mula-mula saya ngajar dulu bab muafiq masbuk ni, tak ada pengalaman. Tetapi saya baca buku muafiq masbuk, masa pembicaraan takrif, muafiq dapat masa satu Fatihah, masbuk tak dapat masa satu Fatihah. Fatihah yang pertengahan, bukan Fatihah cepat sangat, bukan Fatihah lambat sangat. Tapi masa saya cerita bab takrif tu, peringat dah ambil molek takrif ni, faham molek takrif ni, mudah je. Dapat masa muafiq, tak dapat masa satu Fatihah, masbuk, mudah je. Gilah kepada masalah. Contoh tadilah, dapat masa tetapi tak sempat membaca Fatihah, tak sempat makmum membaca Fatihah, kerana makmum baca Fatihah lepas imam baca Fatihah. Ketika imam baca surah, tiba-tiba imam lupa membaca surah, lepas selesai baca Fatihah imam rokok.
Muafiq dianya sebab sempat masa ustaz muafiq kat mana pula kan dia tak dang baca Fatihah tu kan. Allah kata susah dah lah mai mana pula ni. Pada masa ta'rif tu kita mati dah. Kena-kena tak mati lagi. Pergi pada masalah imam lupa membaca surah. Imam baca Fatihah kuat, kita perhati dengar bacaan Fatihah imam. Masa berjalan tapi kita tidak membaca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, ke bawahlah kita nak baca Fatihah. Imam rakaat. Kita makmum apa ni? Makmum muafiq. Ustaz, muafiq warna kam tu tak dang baca Fatihah tu kan. Allah kata masbuk lah dia sebab tak dang baca Fatihah. Allah susahnya mula-mula. Berminggu-minggu nak habis bukit tak dah. Kalau ke sempat masa muafiq tak sempat masa masuk mudah sangat lah bengong awak je. Tak lah tidak kata gitu. Tak kata makna dia buat bengong dia payah lalu lah. Tapi oleh kerana masa tu saya tak ada pengalaman, jadi tak tahulah dia orang ni ngaji pasal lain. Ilmu dah kepala dia ada dah. Muafiq sempat membaca Fatihah, masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Apabila imam lupa membaca surah, memang kita tidak sempat membaca Fatihah. Memang tak sempat. Sebab kita cadang nak baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Tiba-tiba imam lupa membaca surah, berarti memang kita tidak sempat membaca. Masbuk dia kata. Tak ada kena-kena dengan masbuk sempat ke tak sempat membaca. Sekarang ni dapat tak masa satu Fatihah? Memang dapatlah. Ketika imam membaca Fatihah kuat, muafiqlah kita. Tapi kita tak sempat nak membaca Fatihah sebab imam lupa nak membaca surah. Kita tak sempat membaca, tapi kita dapat masa. Muafiq, bila muafiq wajib menyudahkan Fatihah sendiri. Imam tidak tanggung, makmum muafiq. Rakaat tanpa menyudahkan Fatihah makmum muafiq, batal sembahyang. Hak tu imam tanggung, masbuk jua. Muafiq imam tak tanggung. Ada ni. Satu laginya payahnya nak betul orang kita ni, nak betul balik. Muafiq masbuk kat pertama saja. Tu siap. Orang ajar ramai mana ajar gitu. Dalam buku berputih, buku tulis gitu, buku sekolah tu untuk ajar budak-budak anak-anak kita jauh 5 tu. Kat pertama saja. Dah. Pada salah sangat-sangat. Muafiq masuk berlaku tiap-tiap rakaat. Pernah dah radio, orang tanya ustaz dah radio, rakaat ketiga keempat imam mempercepatkan bacaan Fatihah. Masa Fatihah kuat dia baca comel. Rakaat ketiga keempat Fatihah perlahan, dia baca wasas sekejap je. Sebab nak baca comel buat apa lagi, orang tak dengar dah, dia baca sedap. Masa rakaat pertama kedua nak suruh dengar dia baca sedap, dia baca sedap lah. Biar kata tu imam mata imam Makkah. Biar gitu. Rakaat tiga keempat, oleh kerana bacaan perlahan awak tak dengar dah, dia pun wasal lalu tak tahulah. Sekejap rakaat tiga keempat. Jadi soalan dari dia tu, masbuk tak saya? Orang tanya tu macam faham dah juga sikit-sikit tu. Cuma nak isah sebab ustaz radio ni mesti dia aling sungguh. Kalau tak aling tak kalau masuk radio. Tu pandangan siapa tu? Pandangan orang ramai. Ni pandangan orang ramai lelaki ni. Kalau boleh masuk radio, mesti aling. Kalau boleh masuk TV, lagi aling. Itu pandangan orang ramai. Walah nak masuk radio TV ni, ada recommend je. Dulu pun ada orang recommend, masuk TV, tambuh pakai AKA tambuh. Payah kita duduk dalam payah. Dah awak masuk TV macam mana? Macam-macam. Ada orang kenal orang dalam, dia recommend. Kadang-kadang kenal dereba je, dia tu recommend kepada penerbit. Kan dia ada dereba, kan dia ada apa? Dia kan tengok kan ada penerbit, ada apa dereba. Dia kenal dengan penerbit. Dia pun recommend lah, ada kawan saya ustaz. Tak apa, bawa penerbit kata. Bawa boleh
seselok, oh okey, orang nampak suka, okey, boleh. Gitu lah. Lepas tu penerbit ni tahu ke dak orang ni nak bicara satu-satu ilmu, dia mengaji bidang tu ke dak. Penerbit dah tahu benda gini. Dia tengok kepada rating apa? Sambutan ramai. Ranking ni, rating apa ke? Rating lah. Oh, nyawa salah gitu. Ranking ni. Ranking yang pertama. Tahu Malaysia ranking yang keberapa? Bola. Bola. Ranking yang keberapa? Dah lah tu ranking apa panggil. Kan awak duk kecohkan bola ranking yang ke-90, turun ranking yang ke-100. Kan awak tu sibuk bola kan? Ranking bola. Tu ranking. Ni rating ni. Orang menuntung tu. Sebab bukan dia tahu sebenarnya. Dia tahu orang buka tak buka ramai mana. Dia tahu. Jadi bila orang tu dijemput, pandai dia cakap, capur ngelawak jenaka pula, orang pun okey, orang suka. Gitu je lah. Penerbit tu pun okey, jalan. Gitu je. Bukan kata awak nak cakap bidang apa? Bidang usuluddin. Mana pengajian awak mengaji bidang usuluddin ke? Dia ada. Tak ada. Dia pakai capur-capur je, ikut suka je. Dia tu anggapan orang lah. Atau apa nilai yang orang ramai tak boleh nak pakai. Jadi apabila nak sahih, kat 3 ke 4 imam mempercepatkan bacaan, masbuk dok saya, tanya ustaz dari dia, ustaz tu kata masbuk kat pertama saja, 3 ke 4 ada, dia jawab. Tak ada. Tu dia jawab. Tak pelik apa. Tak ada. Kat pertama saja, masbuk tak ada 3 ke 4. Habis cerita. Ni payah belaka ni. Orang ada ajar salah gitu. Saya pernah buat satu program muafiq masbuk 1.5 jam. Tulis whiteboard 1.5 jam. Tulis whiteboard. Tarikh muafiq, tarikh masbuk, lepas tu hukum dia, lepas tu masalah dia. Muafiq hukum dia wajib menyodorkan Fatihah, imam tak tanggung. Masbuk hukum dia wajib rakaat serta merta. Dapat tamakninah masbuk tadi, dapat tamakninah dalam rakaat makmum masbuk tadi dengan rakaat imam, dapatlah rakaat. Itu masbuk. Dia pergi pada masalah bawah tu pula 1.5 jam. Kemudian lepas balik, orang hok panggil tu, dia kata orang surah dia tu ada orang hok duk ngaji lama dah, ada orang hok baru-baru mari masjid surah. Jadi anggapan hok ajak tu, dia kata orang hok ngaji lama dah ni clear lah, tulis whiteboard laginya clear lah, mudah je lah. Dia rusing orang hok baru ngaji tu, takut dadam nak turut sebab tak pernah belajar. Tiba-tiba sebalik, dia kata orang duk belajar lama kening tak faham pening. Orang tak pernah belajar, apa payahnya? Muafiq dapat masa, dah lah. Masbuk tak dapat masa, sudah lah. Hukum muafiq wajib menyodorkan Fatihah. Kena hak kosong ni mudah, sebab dia tak ada ilmu salah. Hak duk ngaji lama dah tu payah, sebab dia duduk faham ilmu salah dia. Jadi hak ajak ni kata, hak saya sangka hak boleh turut mudah-mudah sebab dia ngaji lama dah, hak tu tak faham dia tadi. Hak saya ingat kata malam ni orang hak baru-baru ni dia tak sempat nak turut, tanya budak-budak muda, apa payah begitu je tak habis. Dapat masa muafiq, sudah lah. Sempat tak sempat baca tu masalah lah pula. Tengok sebab apa? Sebab dia kosong, dia tak ngaji langsung. Ilmu sebenar pun dia tak ngaji, hak salah pun dia tak ngaji. Hak belajar dah ni dia belajar hak salah. Muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat membaca. Muafiq masbuk kat pertama saja. Apa dia sebut muafiq masbuk berlaku tiap-tiap rakaat, dia pening dah. Pening apa dah? Payah sebab apa? Sebab dia ada salah dah, lepas tu dia tak mau buang hak salah, dia ingat ke dia pandang. Akhir dia kata kemudian tu orang hak baru ni pula hak ajar hak haji hak tu tua. Hak tak faham. Kan tak? Dia tadi sempat membaca. Dia
sempat masa. Sekarang ni imam lupa membaca surah. Memang kita makmum ni belum membaca, tapi kita dapat dah masa satu Fatihah. Maka muafiklah kitanya. Dia lah dulu-dulu pelik-pelik tanya ajar ustaz, saya duduk koloh masa Tok Bilal qomat, saya muafik ke masbuk? Awak duduk koloh barunya tak masuk semayang lagi, muafik ke masbuk saya ni kok mana pula? Sekarang ni Tok Bilal qomat dah, dia duduk koloh lagi, dia lambat sikit. Sekarang ni saya duduk koloh ni, saya ni muafik ke masbuk? Kata pening, tanya pun pening dah. Tapi hok tanya tu hok ngaji lama tu. Tu dia masalahnya. Hok tanya hok ngaji lama. Hok tu kan dengar ni kata malu aku ditanya gitu. Allah, dia ngaji lama dah kan. Tengok. Kita Allahu Akbar, muafiklah kitanya. Sekejap imam pun rokok, bertukar muafik jadi masbuk. Bila pula bertukar muafik jadi masbuk? Allahu Akbar, saya ni muafik ke masbuk? Tak tahu lagi, sebab masa belum berjalan lagi. Ada ni. Biarlah kita kata kita semayang 2 orang. Semayang 2 orang. Kita suka awak kita duduk imam. Dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Maknanya kita bersama dengan takbir atau imam. Bersama tu abang ni. Muafik ke kita? Tak tahu lagi. Ada kot dalam buku dia kata muafik makmum yang takbiratul ihram bersama takbiratul imam. Salah kot tarikh tu. Kalau itu tarikh muafik, orang kedua tak ada muafik, orang ketiga tak ada muafik, orang keempat tak ada muafik, sebab takbiratul ihram imam hanya orang pertama. Salah tarikh tu. Ada dalam buku. Muafik makmum yang takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram imam. Salah. Doakan kedua, ketiga, keempat ada tak muafik? Ada dapat teror imam? Tak ada. Jadi sekarang ni kawan kita duduk imam, dia pun Allahu Akbar, kita pun Allah ke muafik, kita tak tahu lagi. Sekejap dia rokok dah. Oh, dia jenis main laju. Doa iftitah tak baca, patah dia wasa senapah aja. Tak ada apa-apa, rokok dah dianya. Daripada kita takbir tadi sampai ke dia imam kawan kita tu rokok, kita dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan? Tak dapat. Apa hukum kita? Masbuk. Nantilah. Kan dia takbir yang bersama dengan imam tadi kan? Muafik, nanti dulu. Tak tahu lagi muafik ke masbuk. Lepas takbir masa pun berjalan, dapat masa tu Fatihah, muafik. Iyalah. Ya tak? Dia tak ada bertukar ni, tak ada. Tapi biasa banyak tempat dah saya ngajar gitu. Saya ngajar tajuk muafik masuk khusus. Tajuk khusus ni terlalu waibah. Biasanya orang tua-tua hok nampak rupa ada serban tapala, hok jadi biasa ngaji dah. Hok ni lah biasa kalau soal pelik-pelik. Soal nampak tak faham. Hak orang muda-muda ni senyum je. Sudah kelas awak faham ke tak? Payah apa? Muafik tak payah mana? Mudah je. Budak-budak muda. Dia hak tua-tua ni, hak nampak dia sejak semua ni, dialah hak tanya. Nah, dia tanya faham dah. Dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut. Ada ni. Mana apabila kita takbir makmum bersama imam, muafik ke masbuk tak tahu lagi. Masa pun berjalan, sekejap je marakah, masbuklah kita. Masa je berjalan, dapat masa tu Fatihah, muafiklah kita. Kita Fatihah tak baca lagi sebab imam sedang membaca Fatihah kuat. Kita tak baca, tapi masa berjalan muafiklah kita. Tiba-tiba imam lupa membaca surah, kita wajib menyodorkan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Dimaafkan 3 rukun panjang. Kenapa kita nak baca? Tak ada dalam kemudian tu kita jangan baca. Kita disunatkan baca selepas imam selesai membaca Fatihah. Tarawih tu cerita lain lah pula. Kalau tak dang untuk imam hak jenis cepat, jangan cari tu imam cepat, kita cari tempat imam hak bergaluh.
Lepas tu dah. Kita disunatkan baca Fatihah selepas selesai imam membaca Fatihah. Melainkan kalau kita ni orang gagak, bis gagak, barulah barulah kita baca Fatihah awal-awal gagak, bukan waswah ni, gagak. Bukan lambat, dia memang dia gagak, dia nak dia cakap pun gagak, dia baca pun gagak. Ni orang panggil apa ni? Tabi'i, kejadian. Tabi'i dia. Panggil apa? Tabi'i dia, tabi'ah dia. Dia jadi pesen tu dah. Tapi ingat baik kita kata tabi'i ni pesen tu dah Tuhan buat belaka. Bukan tabi'ah yang buat, tu hakiki dia. Kena cerita kat tauhid walaupun cerita pekoh pun. Dia kata tabi'i semula jadi dia dah gagak. Daripada budak dia gagak. Tu panggil apa? Semula jadi tu. Tak ada benda jadi semula jadi, Tuhan buat belaka. Tapi kita kata semula jadi tu zahir. Tak ada salah kata semula jadinya. Tapi pegangan kitanya Allah buat belaka. Tapi cakap zahir pekohnya, dia gagak tabi'i, semula jadi. Lahir dia gitu dah. Tu bacalah Fatihah awal-awal. Yang kita orang hok lidah lacur ni, tak yang kita nak pergi baca Fatihah bersama Fatihah imam tu kenapa? Kemudian lepas daripada imam selesai baca Fatihah, kita tak sempat nak menyuduhkan Fatihah, tak ada masalah. Kalau ada uzur, kalau tak ada uzur, ada rukun. Imam baca surah pendek, mana tak sempat kita nak dua rukun tu, maaf 3 rukun panjang, ayah apanya. Hukum ni luah tu kan, hukumnya luah. Ni cuma nak cerita kalau berlaku imam lupa membaca surah. Ni hak berlaku sungguh. Ada satu masa tu, bukan tu imam lupa membaca surah, tu imam sengaja tak membaca surah. Dah surah sunat kan, pelik apa tak membaca? Dah sunat pun Allah. Tu imam tu mengajar. Tu imam tu mengajar bab semai jemaah muafiq masbuk. Sebahagian makmum duduk luar tak mau ngaji. Sebab apa? Sebab tok bomo kapung ni tak laku. Pada tu bomo kapung tak laku. Tu bomo kapung ni tak laku, orang luar mai cari. Laku orang luar. Tu orang kapung, dia boleh berobat orang. Tak tahu bomo kapung. Ni orang mari daripada negeri lain mari cari. Abang apa ni? Kapung le tak jadi. Jadi tu imam ni ngajarlah semai jemaah muafiq masbuk. Sebahagian je makmum tunggu dalam masjid, sebahagian lagi tu luar buat. Hak ni kalau kita kata kok tak ada akalang sungguh. Tak ada akalang. Tahu kan tu ngajar dalam, biarlah tu imam sendiri pun duduklah situ. Yang tepi luar tu kenapa? Ni nak kita nak letak orang ni level mana orang gini ni? Duduk masjid 5 waktu. Tu imam tu mengajar dalam, dia keluar buah luar. Kita nak letak mana orang pesen ni? Dah? Waktu imam guna? Ni bukan budak-budak ni, orang tua, orang nak mati lela dah. Budak-budak. Bukan budak-budak ni cik. Orang tua ni. Pergi buah luar. Kita nak kata mana orang pesen ni? Dia bersembang pula luar. Allah lah kata. Tak tahu lah kenapa dia lari keluar. Kalau kata saya lapor perut kan balik rumah, nampak juga ada jalan. Itu pun alasan juga tu pun. Dia balik rumah, kadang-kadang dia lapor perut. Makanlah petang-petang. Kan sekarang orang tak makan malam kan sekarang ni. Kan nasi orang makan petang kan. Mana makan malam dah sungguh. Tu alasan belaka. Dak ni tunggu luar sembang. Dia orang masjid ni dia jadi kucalana gitu je, tak ada. Contoh. Dah situ tulis parking. Parking penceramah. Dia gak kena tunggu. Kalau gak dah tunggu sekejap je ada masuk motor 2-3 hotel. Yang kita main nak ngajar ni, tak ada masuk dah, ada motor 2-3 hotel. Walau tempat lain luar lagi yang. Tu gak kata kalau kita marah balah jadi saya tinggal sekejap dia dah tak ada motor. Dah 2 motor tu ni orang tak biasa mari. Orang 5 waktu dia kata.
Tapi dia bingung gitu. Dia tak nampak ke situ parking untuk penceramah. Dia pergi bermotor 2-3 hotel je sekat dah nak masuk. Bukan. Padahal bukan tempat motor banyak lagi tu sebelah tu. Dia mikir mana? Anjing kadang-kadang kita nak masuk tempat parking, nak masuk kereta di depan, dia masuk. Dan kita nak masuk parking mana? Masa tu pula hujan. Kita pun hong-hong suruh dia keluar. Dah nampak tulis apa tu? Dah hujan, kita payung pula tak ada. Pakar gong lah jadi. Dah tulis situ kan parking penceramah, janganlah masuk. Kita pernah berhenti kat masjid awal lah main jamuk. Mana dalam pukul 3 main jamuk. Masuk Tok Imam keluar mula cari parking kosong. Pukul 3 Tok Imam mana ada. Tapi keluar tempat lain kan. Kalau Tok Imam mari awal, mana ke tahu Tok Imam duk ngaji Quran dalam masjid, mana ke tahu. Tapi kalau dikira duk pukul 3 tu tak ada Tok Imam. Dak situ tulis dah Imam. Parking lain banyak lagi. Masuk dah ni, masuk Imam. Undur. Ni masuk kosong. Biar reti mana tulis tu, tulis apa situ. Jangan. Ni. Tak ada lagi lah. Nanti dia ada tu akan nak beritahu kita. Dok, ni sama-sama tak ada atap lah ke? Sama-sama tak ada atap lah ke? Bukan istimewa sangat. Penceramah ni cuma penceramah ni dekat dengan pintu. Tu je. Atap tak ada atap juga. Cuma dekat dengan pintu. Gitu je. Ni kalau gak hilang aja sekejap, mari dia terpenuh dah motor 2-3 hotel. Dah nak kata orang ni. Ni orang masjid belakang ni. Tak boleh nak jaga ni. Apa kata disiplin. Apa kata kesedaran sivik. Apa kata kesedaran sivik. Mana apa kesedaran sivik? Yang kita tahunya bangunan sivik. Bangunan sivik ada lah. Kesedaran sivik mana apa? Hak orang. Tak ada sivik. Dah bangunan sivik tu mana apa? Orang ramai. Tapi berlaku mana? Berlaku di masjid. Patut orang masjid lah hak berdisiplin. Orang hak kira hak orang, jangan penting diri sendiri. Pernah nak masuk tempat parking, orang parking dah cari musim pas keluar. Dia kadang-kadang siapa lambat pas keluar pergi alam cari tempat parking. Kata kalau pakai balik ni ada benda dah lah. Ngigal tu imam ustaz, mana tak ada parking tak ada. Gitu. Cari pas keluar jauh dah. Orang mari awal-awal, kita mari lambat. Tapi tak apalah, mari lambat tempat parking ada. Gigi orang ambil tempat parking, cari luar ni orang juga. Parking jauh jelak pula, kita kena jalan. Nak kata mana? Kalau kita pakai balik je lah. Dah biasa je orang duduk masjid, orang duduk mengajar, duduk sembang belakang. Perkara biasa. Isap rokok pula tu bersembang belakang. Kebuk macam jing tu. Jing kan jing dia berhiasak kan? Ke mana? Dia bersembang, dia tak dengar sepatah pun orang mengajar. Dia isap rokok belakang. Siapa tu? Orang mana? Hakko panggil apa? Hakko ni mana dia lah cara situ. Basuh pinggang dia, nyapu dia, bubus jadah dia, sipang sejadah dia. Tapi kalau orang ngajar, dia duduk sembang belakang, isap rokok. Dah nak kata orang ni. Atau kata nak letak macam mana orang seumpama ni. Orang mengajar, dia bersembang di luar, tak ambuh. Kalau pandai tak gitu. Orang pandai dia raih ilmu. Kalau orang pandai. Jadi waktu imam ni ngajar Muafiq Masbuk. Jadi anak makmum ni separuh je tunggu, separuh duduk luar, tak mau belajar. Tu imam ni semaya isyak, sengaja sengeleng tu imam tinggal surah waladdallin amin Allahu akbar, rokok tu imam.
Ni sengaja segeleng. Tadi cerita malam Jumaat, tu imam lupa membaca surah. Ni sengaja. Mana belajar tadi? Ni muafiq ni. Ni pun menyedahkan Fatihah, maaf 3 rukuk panjang. Duduk luar ni tak ngaji. Rokok lah tak belajar tu. Walau dia muafiq sebab dapat masa. Tapi dia rokok tanpa membaca Fatihah, batal semayang. Tapi tak tahu, dia tak belajar. Sudah semayang, tu imam pun apa lagi. Tadi saya tak baca surah. Makmum mana hak baca Fatihah sebab dia muafiq. Hak mana tak baca, hak tak belajar tu tak baca. Awak semua main mula, batal awak. Kising-kinyi. Panggil apa? Kising-kinyi. Kising-kinyi orang kata tau. Tu imam buat tu. Imam buat tinggal surah tu. Tak mengaji sangat. Akhirnya kising-kinyi orang panggil. Lina panggil bukan kising-kinyi, dia panggil tersipu-sipu. Tersipu-sipu. Kising-kinyi. Kising-kinyi ni senyum, bukan senyum. Senyum malu. Tu kising-kinyi orang panggil. Awak kena semai semula sebab awak muafiq, awak dapat masa. Cuma awak tak sempat nak baca Fatihah sebab saya sengaja tinggal surah tu imam kata. Jadi awak belajar, dia baca Fatihah, maaf 3 rukuk panjang. Kan? Kau kena ajar pasal gitu dah orang-orang tak reti tu. Jenis sombong seumpama tu. Lepas tu kalau masa kata maaf 3 rukuk panjang sampai sujud yang kedua masih lagi tak selesai juga baca Fatihah, dia kalau imam rokok kita baru baca Fatihah, paling lambat pun ketika imam duduk antara 2 sujud kita boleh beres dah Fatihah, kita boleh selesai dah. Imam rokok kita baru mula membaca Fatihah, imam pun i'tidal, imam pun sujud yang pertama, imam duduk antara sujud. Biasanya masa tu kita selesai dah baca Fatihah, kita pun rokok, kita pun i'tidal, kejar semula tu imam. Tapi macam mana kalau kita jenis hok baca tu macam gagak tadi, lambat macam mana? Sujud yang kedua pun kita tak selesai lagi nak baca Fatihah. Dia sujud kedua maaf lagi, 3 rukuk panjang maaf lagi. Sujud yang kedua masih lagi dimaafkan. Sebelum imam berpindah pada tasyahud ataupun sebelum imam berpindah kepada qiyam. Sebab lepas sujud yang kedua ada 2. Ada duduk tasyahud, ada berdiri rakaat yang kedua atau berdiri rakaat keempat. Faham tak ni? Jadi sekarang ni dimaafkan hanya setakat 3 rukuk panjang. Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Mana kalau campur dengan i'tidal, campur dengan duduk antara sujud, jadi 5 rukun. Kalau campur lah jadi 5 rukun. Tapi tak sebut 5 rukun, 3 rukun panjang. Jadi lepas ada sujud yang kedua tu, dia masih lagi Fatihah ni ada 1 ayat lagi ke, mungkinlah kerana dia gagap ke, kerana dia baca nak dia campur dengan leloh dia, campur dengan batuk dia, lambat sudah baca ke macam mana ke, kita buat masalah apa-apa pun. Tapi lepas daripada sujud yang kedua ni habis dah. Sujud kedua okey lagi, maaf lagi. Sebelum imam bangkit kepada duduk tasyahud ataupun bangkit pada qiyam, kepada berdiri. Kemudian duduk tasyahud ni pula, tasyahud ada 2. Tasyahud ada 2, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, dia pandangan yang muktamadnya pandangan Syekh Ibn Hajar, pandangan Syekh Ramli, termasuklah tasyahud awal, walaupun tasyahud awal bukan rukun sekalipun. Tasyahud awal sunat abad, bukan rukun. Kita cerita ni jangan imam berpindah pada rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat. Mana rukun panjang yang keempat? Duduk bagi tasyahud akhir, rukun panjang yang keempat.
Berdiri rukun panjang yang keempat. Faham tak? Dia berdiri rukun panjang, rokok rukun panjang, sujud rukun panjang, duduk bagi tasyahud akhir rukun panjang. Rukun pendek iktidal dengan duduk antara dua sujud tu rukun pendek. Maknanya berdiri rukun panjang, rokok rukun panjang, dua sujud rukun panjang, duduk bagi tasyahud akhir rukun panjang. Mana apa rukun panjang? Dia baca tasyahud akhir duduk tu, dia baca tasyahud akhir, lepas tu dia berdoa sampai sejam dia berdoa. Tak ada apa, duduk tu rukun panjang. Duduk tasyahud akhir tu rukun panjang. Jadi sekarang ni dimaafkan 3 rukun panjang, jangan imam berpindah pada rukun panjang yang keempat. Tetapi kalau tasyahud awal itu bukan rukun panjang, itu sunat ab'ad juga. Tapi pandangan muktamad, walaupun tasyahud awal sunat ab'ad juga, dihukumkan seperti tasyahud akhir juga. Bilang juga. Ada ni. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar dan pandangan Syekh Ramli. Adapun pandangan Syekh Khatib Syurbini, imam berpindah pada tasyahud awal tak apa lagi. Sebab belum masuk rukun panjang keempat. Baru tasyahud awal baru kan. Sebelum imam berpindah kepada berdiri kat ketiga, baru tak boleh. Itu pandangan Syekh Khatib Syurbini, itu pandangan taif. Sekarang imam sujud yang kedua, rukun panjang yang ketiga, dia pun berpindah pada tasyahud awal, duduk bagi tasyahud awal. Duduk tu bagi fa'li, membaca tasyahud awal tu qauli. Kita cerita ni fa'li bukan qauli. Tapi duduk tasyahud awal itu sunat ab'ad fa'li, bukan rukun fa'li. Maka kata Syekh Khatib Syurbini, dia belum berpindah kepada berdiri kat ketiga. Berdiri kat ketiga tu barulah tak boleh dah. Sebab itu rukun panjang yang keempat, rukun panjang ketiga, sujud yang kedua. Ada ni. Ni ada dua pandangan situ. Kalau duduk tasyahud akhir, sahih lah, itu rukun panjang yang keempat. Duduk tasyahud awal ni, dia ada dua situ kan. Satu dia panggil duduk tasyahud awal sunat ab'ad fa'li, membaca tasyahud awal sunat ab'ad qauli. Duduk tasyahud akhir rukun fa'li, membaca tasyahud akhir rukun qauli. Dia ada dua situ. Duduk tasyahud awal sunat ab'ad fa'li, membaca tasyahud awal sunat ab'ad qauli. Duduk tasyahud akhir rukun fa'li, rukun panjang. Membaca tasyahud akhir itu rukun qauli. Boleh beza dah. Jadi sekarang ni imam berpindah dari sujud yang kedua kepada duduk tasyahud awal. Kata Syekh Khatib Syurbini, tak apa, sebab itu bukan rukun panjang yang keempat. Tapi pandangan mutamaknya pandangan Ibnu Hajar dan pandangan Syekh Ramli. Termasuk duduk bagi tasyahud awal, sama hukum dengan duduk bagi tasyahud akhir. Tak maaf lagi dah. Tapi dah kita nak warna ni, memang kita tak habis lagi baca ni. Imam sudah nak berpindah daripada sujud kepada duduk ataupun kepada berdiri. Duduk capung untuk tasyahud awal. Jadi muafiq kok mana pun, selagi tidak selesai baca Fatihah tidak boleh rokok. Tu kena faham molek tu. Walaupun dah habis dah, kesudahan dah 3 rukun panjang pun, macam mana ni, boleh tak saya nak rokok? Tanya Tok Imam. Boleh tak Tok Imam? Tanya Tok Imam. Saya tak nak pergi dah ni, awak rukun panjang ketiga dah ni, saya masih lagi tak habis lagi baca Fatihah ni. Tanya Tok Imam. Tok Imam kata gini ke gini? Tanya Tok Imam, tengok Tok Imam jawab kot ni. Tak ada. Kalau sebut kata muafiq, tidak boleh rokok tanpa menyudahkan Fatihah. Tak boleh. Tak ada. Saya pernah ni dalam TV dah, saya dalam TV dah lah disebut 3 rukun fa'li tu salah. 3 rukun fa'li mana dia ajar? Rokok, iktidal, sujud yang pertama. Tu je 3 rukun fa'li. Iktidal dibilang rukun 3 rukun panjang. 3 rukun panjang dibilang rokok, iktidal dan sujud yang pertama. Iktidal dibilang rukun panjang juga.
Jadi kalau setakat rokok iktidal dengan sujud, kalau kita baru membaca Fatihah, tak sempat. Tadi kan dia kalau kita baca sederhana, kita sempat habis Fatihah ketika imam duduk antara dua sujud. Itu biasa gitu. Tapi kalau setakat sujud yang pertama sudah 3 rukun panjang dah, memang tidak sempat. Kalau betul-betul kita masa imam rokok baru kita mula baca Fatihah. Kalau imam rokok kita Fatihah separuh dah, tu tak ada masalah. Tu sekejap kita boleh rokok lah. Tapi kalau macam kata imam tak baca surah, ataupun kita makmum lupa membaca Fatihah, imam baca Fatihah kuat, imam baca surah kuat, masa imam baca surah kuat kita terlupa nak baca Fatihah. Imam rokok, Allah, saya tak baca Fatihah. Maknanya dia baru bismillah ketika imam rokok. Pada ni sama dengan imam tidak membaca surah, imam rokok barulah makmum membaca bismillah, mula baca Fatihah. Hak ni duduk antara sujud barulah boleh selesai baca Fatihah. Hak baca sederhana lah. Kalau baca cepat mungkin boleh rokok cepat. Ada ni tiba-tiba 3 rukun ni, 3 rukun panjang dibilang rokok, iktidal, sujud yang pertama sebagai buku sekolah. Hak je 5 tu gitu. Yang masalah buku sekolah dah je 5. Nak tanya sekolah satu Malaysia ni berapa ribu sekolah? Tak tahu berapa ribu sekolah. Berarti berapa ribu ustaz orang ngajar buku tu? Berapa ribu ustaz orang ngajar buku tu? Nak kata kan 3 rukun panjang, rokok, iktidal dan sujud yang pertama. Lepas sujud pertama, makmum ni tak sempat juga nak menyudahkan Fatihah, maka dimaafkan. Rokoklah, tak payahlah sudah Fatihah, maaf pula dah. Dah lah 3 rukun panjang tu salah dah. Selesai 3 rukun panjang dengan sujud yang pertama tu, rukun panjang ketiga dah, tak sempat juga nak sudah Fatihah, imam sudah nak bangkit kepada duduk antara dua sujud, maka dia kata dimaafkan. Imam makmum rokoklah, Fatihah baki tu sudahlah, pulak dah dia ajar. Sebab apa ni? Sebab tu imam kesian ke makmum. Mana dah 3 rukun pun tak selesai juga. Dah lah 3 rukun tu salah. 3 rukun panjang tu, rokok, iktidal, sujud pertama. Kita TV lah, TV radio gitulah, TV ataupun radio. Dia bukan jawab tu dia mengajar. Dia bukan jawab soalan, dia mengajar. Kita 3 rukun panjang sungguh sampai sujud kedua, imam sudah nak berpindah daripada sujud yang kedua kepada duduk ataupun dia berdiri pun tak ada maaf, tak ada timah tanggung pun muafiq ni. Lepas tu nak buat macam mana? Kalau nak rokok tak boleh sebab muafiq tadi belum selesai membaca Fatihah. Nak sudah baca tak boleh sebab imam sudah nak berpindah daripada rukun panjang yang ketiga kepada duduk tasyahud ataupun kepada berdiri. Tak boleh dah, maaf, setakat rukun panjang ketiga. Sujud yang kedua tu okey lagi, tak apa. Kalau kita sempat sudah Fatihah, kita rokok, okey, dapat rakaat lah kita. Tidak, kejar balik lah tu imam. Tapi tak boleh dah ni. Mana kita masih lagi 1 ayat. Imam sujud yang kedua ni, nak bangkit dah tu. Kita masih lagi 1 ayat Fatihah ataupun setengah ayat Fatihah. Memang tak sempat dah kitanya. Maka kita wajib buat kena pilih antara 2 pilihan. Wajib kita kena pilih antara 2 pilihan. Yang pertama, turut imam, rakaat tu tidak dikira. Yang kedua, kita mufarakah dengan imam. Hak mudahnya kita mufarakah dengan imam, tapi yang afdalnya kita turut tu imam. Jadi rakaat kita sudah dia panggil lara, tidak dibilang. Dia gitu. Ada ni. Hak mudah memanglah niat mufarakah hak mudahnya. Tapi yang afdalnya kita nak berjemaah sampai ke salam. Jangan mufarakah.
Lepas tu macam mana ni? Imam berpindah kepada duduk. Kita pun daripada berdiri, kita pun turun ikut imam duduk. Okey, rakaat kita tak ada. Dah dia nak kalau kita Fatihah tak habis baca nak rakaat macam mana? Rakaat tu tak ada dah. Sekarang ni kita rakaat tak ada dah ni, rakaat kita tidak dibilang dah. Turut imam kepada duduk tasyahud. Sekarang ni imam nak berpindah dia duduk tasyahud daripada sujud yang kedua kepada duduk, kita pun turun. Pandai ni. Selisih tu tak apalah. Tapi kita wajib buat pilihan segera. Imam nak bangun berdiri. Kita buat pilihan segera. Kita nak ikut imam. Imam pun mari berdiri. Siapa ikut siapa sebenarnya? Siapa ikut siapa? Imam ikut kita, kita duduk berdiri, imam datang kepada berdiri. Siapa ikut siapa? Tu imam lah ikut kita. Ke mana? Kita ikut imam dengan kosak. Kosak lah sebab kita nampak mana hati kita ni, aku ikut imam lah, rakaat tak ada. Gitu. Dah kita nak buat apa ni sebab kita duduk situ, imam mari kepada berdiri. Bukan kita ikut imam, zahirnya imam ikut kita. Kita ikut imam dengan kosak. Ni hati kita, kita ikut imam. Tapi nampak macam imam ikut kita. Kita ikut imam. Adapun kalau kita turun duduk tasyahud tu, tu je lah kita ikut imam. Ada ni sujud yang kedua, imam pergi pada duduk tasyahud, kita turun imam duduk tasyahud. Tu nampak jelas kita turun imam dengan perbuatan kita. Tetapi lalu kita duduk berdiri, imam daripada sujud yang kedua, dia bangun berdiri, kita ikut imam macam mana tu? Ikut imam dengan kosak. Rakaat tu sudah tidak dikira saya ikut imam semula. Jadi mana? Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama lagi. Kemudian Fatihah yang kita tinggal satu ayat lagi, kita sudah tak perlu bagi baca Fatihah lagi dah kitanya. Sekali imam nak bangkit pada berdiri, kita hanya tinggal satu ayat Fatihah je ujung. Setengah pun mungkin ujung tu. Kita sudah baca tu, kita tak perlu baca Fatihah. Imam naik rakaat kedua, dia pun baca Fatihah kuat, dia baca surah, tak payah baca dah. Kita baca dah. Ada ni. Kalulah siapa tangga tu 2-3 ruku panjang pun tak sudah juga nak baca. Mana ada dua pilihan, sama ada kita niat mufarakah ataupun ikut imam. Ikut imam rakaat kita tidak dikira. Tapi ada ketika kita tidak ada pilihan gitu. Kita tak ada pilihan, kita wajib nak mufarakah, ada juga. Contoh dimaafkan 2 rukun sahaja yang tidak ada keuzuran. Maaf 2 rukun sahaja, tidak ada keuzuran. Contohnya orang waswah, hanya maaf 2 rukun sahaja sebab dia bukan keuzuran. Tu dia cari penyakit. Imam rokok, dia masih lagi mengulang-ulangi Fatihah. Imam i'tidal, dia masih lagi mengulang-ulangi Fatihah. Dia hanya maaf 2 rukun. Sebelum imam turun i'tidal pada sujud, dia kena selesai baca Fatihah. Waktu rokok, tapi nak selesai baca Fatihah macam mana? Dia baca Fatihah berulang-ulang. Dia nak sudah baca Fatihah tak boleh sebab 2 rukun tu nak habis dah. 2 rukun. Ni macam mana? Boleh tak saya nak ikut imam i'tidal, rakaat saya lara? Tidak ada. Ni wajib niat mufarakah, tak ada pilihan. Ada ni. Ni tak ada pilihan. Tidak dimaafkan. Macam saya sebut terdahulunya semain tarawih. Tahu dah imam membaca surah pendek, Qul huwallah rakaat kedua. Rakaat pertama Al-Ha, Qul huwallah. Wal asri, Qul huwallah. Kita tahu dah. Imam baca Qul huwallah pula senapah. Imam tak ada saktah. Kalau imam ada saktah, lepas imam baca Fatihah beres, imam pun senyap dulu, kita baca Fatihah separuh, barulah tu imam bismillah baca Qul huwallah, okeylah, comel lagi tu. Contohnya ni dia baca Qul huwallah segera, cepat pula. Kita hanya dimaafkan 2 rukun saja sebab kita tahu dah. Kalau kita tak tahu, tiba-tiba imam membaca surah pendek, keuzuran, maaf 3 rukun panjang. Tahu dah, tak uzur dia panggil. Bila tak uzur, balik pada hukum makmum, maaf 2 rukun saja.
Ada ni ma'a 2 rukun. Hak ma'a 2 rukun ni siapa ke i'tidal, kita patut tak habis lagi baca. Imam nak turun sujud dah ni. Kita nak rokok tak boleh sebab belum habis baca Fatihah sebab kita muafiq. Kita nak menyudahkan lagi Fatihah tak boleh sebab imam nak berpindah daripada i'tidal pada sujud dah. Lepas tu macam mana boleh tak saya nak ikut imam dalam i'tidal kat saya lara? Tidak boleh. Dia hanya satu saja, wajib niat mufarakah. Hak 3 rukun panjang ni dia 2. Ikut imam rakaat tidak dibilang ataupun niat mufarakah. Atau ada 2 pilihan. Ada tidak ada pilihan. Wajib niat mufarakah. Ni kena ni ngaji bab majmu'ah hak fadilat 27. Sebab apa? Pahalanya berganda-ganda, ilmu pun kena berganda-ganda. Ni nak fadilat 27, belajarnya tambah. Siapa nak upah mahal-mahal? Dia kata gini, kita mari awal. Tak apa, tu jahil juga. Sebab muafiq masbuk bukan wakat pertama, wakat kedua ke mana? Wakat ketiga ke mana? Wakat keempat ke mana? Ni orang salah faham. Dia kata kalau pandai muafiq masbuk, mari lewat. Ni kita pandai tak lagi muafiq masbuk? Pandai sikit banyak dah. Kalau sebelum ni pergi sejak awal, sekarang ni pergi sejak lewat ni orang jahil cakap. Saya tak mahu ngaji muafiq masbuk, saya nak mari awal sokmo. Dah kalau mari awal sokmo pun, siapa tanya untuk imam nak, untuk bila nak qomat, kita kentuk. Kau nak kira. Awal-awal ni tu kena ambil sembahyang juga. Satu lagi pentingnya, kenapa kata kalau saya mari awal, imam takbir, saya pun takbir, maka tak apa dah erti masbuk apa. Sebab apa? Masbuk kat pertama. Dia tu kat pertama saja tu dia masalah salah tu. Jadi macam mana? Kita mari awal. Dulu dah untuk bila kita marinya. Semayang ikut imam, takbir ihram bersama dengan imam. Imam baca Fatihah kuat, imam baca surah kuat, kita lupa nak baca Fatihah. Nak buat mana? Mana ada? Kau nak kira. Allah imam rokok, saya lupa baca Fatihah nak warna ni, garu kepala kita. Nak warna ni. Jangan buat lupa lah manusia. Jangan duk kata, jangan duk cakap agak hangat, jadi sungguh lagi. Jangan. Kita pun baca Fatihah. Imam rokok, imam i'tidal, imam sujud yang pertama, imam duduk antara sujud, imam sujud kedua, kita baru selesai baca Fatihah. Kita pun rokok, imam sudah bangkit rakaat kedua, kita pun i'tidal, kita pun sujud, duduk antara sujud yang kedua, imam selesai dah baca Fatihah kuat rakaat kedua. Kita naik rakaat kedua, imam baca wal asri je. Imam baca inna a'tayna je. Tegak kita berdiri sampailah imam rokok, dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Kita makmum apa panggil? Masbuk. Apa hukum kita? Rokok segera. Tapi kalau tak ngaji, nak mana? Dia rakaat pertama tadi muafiq, rakaat kedua jadi masbuk. Ada ni. Tambahan kalau kita jenis orang uzur ni, orang tua-tua uzur ni. Dia daripada sujud yang kedua nak bangkit pada berdiri, daripada tasyahud awal nak bangkit pada berdiri, daripada rakaat ketiga nak bangkit pada berdiri, dia bangkit tu lambat, dia sakit lutut. Tapi rakaat kedua tak apalah sebab imam baca surah, masa insya-Allah boleh dapat. Tapi kalau rakaat ketiga keempat, selesai tasyahud awal, imam pun Allahu Akbar. Orang uzur ni, orang sakit lutut ni, capur ngegemuk pula, berisi molek, dia nak bangun tu apa nunja apa? Dia nak bangun tu maknanya kadang-kadang hidup tepi dinding, kadang-kadang dia nak bangun tu dia macam kesusahan. Tapi imam rakaat ketiga tu lama mana dah, dia masih lagi baru nak bangun. Sekejap je tegak, imam rokok. Makmum apa ni? Masbuk, rokok segera. Sebab tak dapat masa kan? Tak dapat masa. Rakaat ketiga pun sama. Lepas daripada selesai sujud yang kedua, imam bangkit rakaat keempat. Dia pun sama juga. Nak bangkit slow. Imam setengah Fatihah dah rakaat keempat. Dia baru boleh tegak. Dia pun baca Fatihah 2-3 ayat, imam pun Allahu Akbar. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk, wajib rakaat serta merta.
Kalau tak ngaji macam mana? Hak kata mari awal saja. Ha? Atau kata ngaji siapa ke mati. Gitu je lah kitanya. Minal mahdi ila lahdi lah kitanya. Gitu je. Jangan orang semaja mu'un ni macam-macam. Kalau sekarang je okey sikit. Kalau dahulu orang tua-tua dulu berat. Imam dalam sujud pun dia Allahu Akbar, dia rokok, dia tidak disujud boleh rakaat. Kalau zaman dulu. Jangan suka dia orang tua ni. Dia mari imam sujud dah. Imam sujud dah. Dia pun Allahu Akbar, dia rokok, dia tidak, dia pun turun sujud boleh rakaat. Dulu. Madak pandainya. Dia tak ada 2% tu. Tapi ialah pernah berlaku dua beranak. Anak awal sikit siapa di soft. Ayah lah lambat sikit. Jadi anak dapat rakaat. Sama-sama masbuk belaka ni. Sama-sama masbuk. Anak dapat rakaat. Ayah tak dapat rakaat. Sebab apa anak dapat rakaat? Sebab anak imam rokok, anak takbir tu dia rokok comel-comel. Barulah imam tidak, anak dapat rakaat. Ayah dia takbir lambat sikit sebab dia jalan tu lambat, dia pitu sampai ke saf. Jadi dia rokok, imam sami Allahu liman hamidah. Ayah tak dapat rakaat sebab rokok ayah tadi ni tak dapat tamakninah bersama rokok imam. Rakaat tak dapat. Anak dapat rakaat sebab anak tu dia masuk semakin cepat sikit. Dia rokok cepat, dia dapat tamakninah bersama rokok imam, dapat rakaat anak. Selesai imam beri salam, anak tambah serakaat, ayah beri salam. Anak disiang ke ayah dia, anak dia pasing ayah dia. Ayalah. Ayah dia cuit. Awak beri ke ayah lah. Beri ke ayah lah wakak mung. Anak pun apa ambil ke ayah lah. Ayah beri salam, anak tambah serakaat. Ni anak baik ni kan. Teman ayah kan dia rakaat tak cukup, dia beri salam. Yang anak ni pula rakaat dapat, imam beri salam lah, kita tambah satu rakaat. Tu kata anak dia pakat dengan ayah, bincang. Ayah minta rakaat dengan anak pun beri rakaat ke ayah. Ayah cukup para rakaat sebab anak beri serakaat. Ayah pun beri salam. Anak hak pak, jadi kurang dosa 3. Anak kena tambah Ni berbakti pada orang tua. Jangan ambil sungguh ilmu ni, tak ada ni. Jangan awak reka. Kalau you sungguh faham lah. Apa? Dak reti tu. Hak dapat rakaat, dia pergi tambah rakaat. Hak tak dapat rakaat, dia pergi salam. Tu mana? Ni benda berlaku sungguh ni. Kena belajar, tak ada alasan. Dah belajar ni apa masalah? Belajar. Bukan ada, yalah kalau belajar majlis surah bukan ada bayaran, bukan ada orang tanya-tanya kita, bukan ada ketah peperiksaan, bukan adanya. Apa nak susah sangat belajar ni? Pandai ni. Belajar di masjid bukan ada bayaran pun, duduk dalam ekong atas kapet denyuk. Apa benda lagi masalah? Sekarang ni pula atas masjid siap dengan kursi tak ada kursi. Kursi ada gini ni. Boleh sandar di kursi tu, ada benda dalam ni. Macam orang ni hak kursi betul, ni hak masjid orang tua hak jenis lengah, dia belunjur, tak ada orang kata apa pun tapi apa ni? Taufik hidayah daripada Allah. Kalau tuan beri taufik, senang-senang je dia belajar. Tuan tak beri taufik, Tok Imam Tok Bilal pun lari. Kalau tuan beri taufik, Tok Imam Tok Bilal dia lari, keluar pergi makan, pergi minum. Kalau masuk dalam bilik dia pun, dia baca Quran, dia berzikir, dia berbuat, dia main komputer, dia main telefon. Tu Tok Imam Tok Bilal Majid Surah. Tak keluar ngaji. Kalau tuan tidak beri taufik, sebab tu kita boleh belajar taufik hidayah daripada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur boleh belajar, dan kita berdoa biarlah kita boleh beramal.
Ilmu bukan untuk sombong. Ilmu ni pula satu ujian besar daripada Allah. Dulu atas alasan jahil, salah kita, jahil itu salah. Sekarang Tuhan buka jalan kepada kita, belajar, kita ada ilmu, beramal ataupun tidak. Tu ujian pula. Ada ilmu, ujian besarnya beramal ataupun tidak. Ada ilmu, ujian besarnya kalau tak kena jaga, jadi riak, jadi ujub, jadi takabur pula. Lupa kepada belajar, taufik hidayah daripada Allah. Kita faham dalam belajar itu qada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dipanggil ikhtiar usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah ikhtiar usaha tak bekas sama sekali. Pandai kita, faham kita, nampak kita, semuanya qada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dah apalah. Kita bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu, amal. Kita berdoa biarlah kita boleh belajar sampai ke mati. Gitu. Alhamdulillah. Selesailah kita hak ke-19 tu, ke-20-nya mengiktikadkan akal yang fardu itu dengan sunat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.